Okey, dah record start. Okey, Assalamualaikum, selamat tengah hari. Alamak, mana dia? Okey, nampak muka-muka kita yang awak tak apa, awak tak klik pada kamera. Saya pun tak klik ya. Okey. Okey, ni adalah lukisan yang saya buat, yang kita buat untuk soalan yang pertama tu. Kita saja nampak macam banyak kan, tak apa sajalah. Okey. Okey, ini adalah kita tengok kepada proses yang kita nak analisis kepada soalan yang diberi. So kita boleh buat analisis sendiri, apakah keperluan yang dibuat. Apa yang saya perlu buat hanyalah satu pandangan hadapan sahaja. Itu sebab kita lukis satu pandangan atas sahaja. Lukis menggunakan paksi XY, mana Z adalah paksi ketinggian yang mengarah kepada badan kita. Okey, jadi kita analisis projek ni, kita tengok kepada soalan, maknanya dia satu benda, satu komponen sahaja. Apa yang perlu buat hanyalah kita akan gunakan press pull lah. Cuma kita dapatkan ukuran-ukuran, ada yang tebal, ada yang nipis, ada yang ni dan sebagainya. Okay, so proses yang pertama buat, kita ambil satu garisan, okay, mengikut ukuran yang diberi ni, 75. Okay, 75 garisan tengah ni. Okay, so 75 garisan tengah ni buat bulatan-bulatan yang terdapat di dalam komponen tadi tu. Lepas tu, siap yang tu, kita delete buang ni. Okay, saya copy sebenarnya, ni saya copy, saya nak tunjuk ni. Sebenarnya kita boleh buat saja di atas template ni, boleh. Okay, kita delete buang ni, jadi macam ni lah. Okay, dia akan jadi macam ni pula. Okay, jadi macam ni pula. Saja saya nak tunjuk step-step dia. Okay, ada yang nak masuk ni. Okay, tu tadi saya nak tunggu tu. Bila nak masuk, saya kena approve. Okay, so bila dah dapat yang ni, saya ubah macam ni. So saya ubah kepada dia punya kedudukan southwest. Okay, southwest macam tu. Okay, bila saya ubah, saya copy sini lah. Awak tak payahlah buat macam ni. Saya cuma terus buat ni. Saya cuma press pull. Press pull bahagian-bahagian yang perlu ni. Macam tak nampak lah sebab ni dalam wireframe. Okay, bila dah press pull semua tu, okay, sebelum masa nak press pull tu, sebelum press pull, sebab ini melibatkan banyak bulatan-bulatan. Okay, saya cadangkan supaya awak ubah ISO line. ISO line saya dah beritahu tu, ISO line yang dia bagi kat kita hanya 4 saja, 4 line. Jadi tiap-tiap ni bila kita buat satu bulatan tu, contoh macam ni. Okay, kalau ada ISO line ISO line. Okay. Ni saya dah ubah dah 8. Kalau ada asal awak punya ni ada 4 saja. Okay, so bila kita buat bulatan ni, okay, bila buat bulatan, mana dia? Oh, itu adalah arahan dia tadi. Okey, bila kita buat bulatan, buat satu bulatan, okey, contoh macam tu. Sekarang kita press pull. Dia hanya bagi kita 4 garisan je lah. Okey, 4 garisan dia berlapis. Sini satu, sana satu, nampak macam dua je. Okay, jadi kita jadi kurang tepat bila kita nak pilih pilih dia punya site yang berkaitan lah, nanti kita akan guna, sebab benda ni kita akan guna. So saya cadangkan supaya ISO line ni kita ubah kepada tiap-tiap kali file tu kita kena ubah file, bukannya tiap-tiap sekali kita nak buat circle, tiap-tiap satu file je. Okay, ISO line tu daripada 4 kita ubah kepada 8. Okay, so bila kita buat circle, okay, dia takkan, yang tadi yang kita buat dia takkan ikut. Okay, enter, kita dah press pull, kita akan naik. Okay, dia jadi sekarang dah ada 8 lah. Okay, dia ada tambah lagi apa? 1. Ni dua garisan ni. Ni dah tambah lagi 2.
Sini satu, sini lagi satu ni, 4. So 4 garisan ni tambah 8. So kita boleh nampak dia lebih apa ni, lebih menunjukkan benda ni bulat. So kalau kita ubah kepada view, pergi kepada shade, okey, shade and grey, dah kita dah nampak lah objek ni. Okey, dah nampak objek ni. Okey, so yang seterusnya kita akan buat proses-proses yang seterusnya. Okey, apa yang saya buat sini, saya dah press push semua. Lepas tu saya rotate. Okey, saya rotate. Bila saya rotate jadi macam ni. Okay, bila saya rotate ni dia ada sedikit perubahan lah sebab saya rotate secara umum. Okay, bila buat secara umum dia pusat dia dia ambil satu pusat, yang lain dia ada perubahan. So di sini kita sedikit perlu buat modifikasi. Sini sikit je. So kita boleh balik kepada view saja saya tak apa, saya tak buang yang lain-lain ni. Yang ni kita tengok kita dah press push semua okey je. Okay, yang ni berubah ni sebab apa berubah? Sebab tadi saya ubah dia. Okay, saya ubah dia macam mana? Saya ubah dia nak naik ke atas. Ubah dia naik ke atas. Sebab bila naik ke atas tu saya tak guna paksi yang betul, dia lari lah situ. Okay, so jadi sedikit perubahan sahaja. Kalau saya undo balik. Okay, kita undo balik tu. Apa yang saya buat? Ada seorang lagi nak masuk. Okay, saya undo balik. Sebab ni saya belum save apa lagi. Oh, ada lagi seorang nak masuk. Sekejap. Okay, ni dah terlari juga ni. Kat sini lah. Okay, view. Okay, yang dah saya ubah tu, view cara shade. Di sini dia dah lari perubahan ni. Yang ni kita nak ubah ni. Tadi kita dah buat ngam cantik, kita dah rotate ni. Okay. Okay, tak apa. Kita akan rotate balik sekali lagi. Dah je. Okay, kita ambil yang ni. Kita akan rotate dia jadi tegak. Ada lagi yang nak masuk ke? Tak ada. Okay, objek ni kita akan rotate dia. Okay, kita select semua sekali. Okay, rotate line merah. Okay, naik ke atas. Okay, dah. Okay, nampak dia masuk ngam je, okay kan? Cuma bila kita nak ubah tadi tu, dia dah lari sikit. Okay, tak ada masalah apa. Kita akan ubah yang tengah ni supaya dia punya ikut soalan yang kita nak, dia duduk di tengah. Okay, saya akan move dia. Sini. Ubah mana pun tak apalah. Sini, ikut paksi sini. 10 kan. Yang ni dia jadi case mungkin dia lari sebab kita punya objek snap kita dah. Ni yang case tadi dia lari ni. Okay. Boleh saya nak undo dapat ni balik je lah. Okay, in case yang macam ni tak apa. Kita akan buat satu garisan. Kita balik kepada wireframe ni. Kita buat satu garisan. Line. Sebab dia punya perubahan dia daripada situ sampai sini 10 kan. Memang tebal ni pun 10, enter. Kadang-kadang kita perlu garisan-garisan macam ni lah. Diperlukan untuk memastikan benda yang kita nak ubah nanti tak pergi ke tempat lain. Pergi kepada tempat yang kita nak saja. Dari sini. Sini balik kat garisan yang kita ni. Sebab. Okay. So garisan kita buat tadi buang balik lah. Nanti dia ganggu. Bukan dia ganggu apa, dia okay. Sekarang dah betul lah. So kita ubah kepada shade and grey ataupun realistic. Ini ada lagi sebab apa? Sebab kita ambil press pull yang asal tadi tu. Tak buang. Belakang ni pun ada satu lagi tu.
Okey, mana ada garisan ni? Okey. Okey. Belajar AutoCAD ni jangan lupa nama saya. Setiap kali kita tengok dia jadi merapu macam-macam, mana-mana halau macam tu kan. Type Z untuk nama saya Zukri, A untuk nama ayah saya Ahmad. Dia bagi balik kat kita apa yang ada yang dah kita lukis tadi tu. Student saya yang lepas-lepas semua ada ingat yang tu lah. Okay, so bila dah kita buat tu, kita dah okay, so bila kita nak buat yang apa ni soul view, soul draw, yang ni buang lah. Nanti yang ni jadi gangguan pula. Proses je. Okay, kita pamerkan yang ni sahaja. Okay. Jadi apa tak nampak ni? Biar realistik. Dia ada 2, 3 ni. Kena pergi satu lagi. Ada 3 layer, satu dalam. Ni dalam ni. Dalam ni ada, cuma tak nampak lah. Ada. Okey, ada. Okey. Pushing balik sikit. Tu tak nampak. Oh. Tak lubang. Sebab apa tak lubang? Mustahil tak lubang. Yang tu lubang. Dia tak lubang. Sebab apa tak lubang? Okey, ada something wrong tadi. Nanti kita akan check. Okey, so kita akan check balik lah nanti. Patutnya ada lubang dan ada ni. Okay, apa mistake dah. Saya pun buat sekali lalu je tadi, tak ubah check pun. Okay, kita boleh check balik, pastikan dapat dia punya tu semua dan saya pun tak save apa lagi pun. Okay, saya boleh undo balik, tak ada masalah. Okay, yang ni untuk yang soalan yang pertama tu. Ada apa masalah tak? Yang awak nampak lah. Awak buat dah dapat, ada boleh dapat lubang semua? Dapat. Dapat. Dapat lubang macam soalan lah. Okey lah. Okey. Lepas tu, soalan yang kedua. Yang ni. Okay. Saya buat sama juga. Saya buat proses ni. Saya ambil ukuran-ukuran pada pandangan-pandangan. Saya lukis pandangan dulu macam ni. Ini saja yang saya lukis ni. Okay, ini pandangan atas. Ini adalah dia bagi soalan dalam unjuran sudut pertama. Okay, unjuran sudut pertama, dia atas duduk di pandangan atas terletak di bawah. Pandangan hadapan terletak di atas pandangan atas. Dia jadi kedudukan dia atas bawah lah. Kalau kita tengok pada paksi XY, sebenarnya dia duduk menyebelah lah. Duduk menyebelah. Okay, so yang ni saya lukiskan sebab apa? Sebab saya nak dapatkan ni. Dapatkan ni. Ni dah hilang lah satu garisan ni. Mana pergi? Banyak dah andu-andu. Okay, tujuan dia apa? Tujuan saya nak dapatkan garisan yang web tu. Sebab web dia ni, dia akan ikut saya buang ni. Okay, dia akan ikut di sini tau. Kalau awak ambil di tengah-tengah ni, dia tak sampai. Okay, ambil di tengah-tengah tak sampai. Awak kena ambil di bahagian web yang telah pun ada ni. Bila kita buat sini kan, kita ambil garisan tengah ni, tengah yang ada ni, yang telah dibagi kat kita ni. Okay, ni garisan tengah ni. Ni bukan objek apa. Saya kena buang ni sebab saya nak buat press pull tadi. Okay. Lepas tu saya akan offset. Mana dia offset? Okey, offset badai punya ketebalan 12, saya offset 6 lah. 6 ke sini, bawa ke atas dan ambil sini, bawa ke bawah. Okey. Jadi, di mana dia punya garisan dia, sempadan dia yang nak jadikan web ialah daripada sini sampai sini, bukan yang tengah ni. Okey, yang sampai sini. Yang ni dah tak pakai dah. Yang ni kita cuma nak dapatkan tengah saja dah tak pakai. So kita akan ambil daripada sini. Okey, yang sini ataupun sebelah sini yang menyentuh pada bahagian lengkung bulatan ni. Kalau awak buat di tengah ni, okey, awak buat di sini, maknanya dia nanti jadi web dia tak sampai lah. Okey, web jadi tak sampai. So kita nak web yang ngam-ngam masuk situ. So jadi di sinilah kita akan ambil dia punya garisan daripada sini, naikkan ke atas tu.
Ini bahagian web ni. Okay, bahagian web yang kita akan buat. So bila kita ubah dia dalam SW view. Okey, nampak? Yang ni saya akan ambil plate yang ada sini, saya up semua, press pull bahagian ni. Yang ni saya akan press pull bahagian sini sahaja. Okey, ketinggian ni tak diberi. Okey, dia memang tak diberi ketinggian ni. Saya ukur-ukur, saya kira-kira calculate balik dia punya ketinggian 37 tak silap saya. 37. Bagi tahu siap. Okey, saya naikkan sini, saya jadi naik ni. Okey, naik yang sini. Yang sini pun saya naikkan web ni. Okey, saya naikkan web ni. Ketebalan pun, ketebalan dia 12 ada ketebalan. Kemudian saya penaikkan lagi satu sini. Untuk yang bahagian belakang, ni bahagian-bahagian yang tapak dia. Okey, tapak dia dengan ketebalan. Sini dia tak bagi ketebalan, dia tak bagi ketebalan ni berapa. Tapi di sini dia bagi 19. So, kita logikkan dia, sini dia bagi 12. Sini pun kita ambil 12 lah. Itu logik dia, pemikiran logik dia yang dia tak bagi. Okay, so, seterusnya saya ubah sini pula. Okey, saya ubah sini pula. Saya jadikan yang ni. Ini saya ubah, saya rotate satu-satu. Sekarang saya dah ambil sini, saya copy, masukkan pemasangan sini. So, dia akan jadi macam itulah. Jadi macam tu. Okey, dah siap. Nampak bila kita join sini, ujung ni, nampak dia ngam. Okey, dia dah masuk dalam ni. Sebab apa? Kalau awak nampak ni, garisan putus-putus ni, inilah garisan dia ni. Yang ni pun dia sebenarnya dia dah objek, tapi dia dah sini tinggi sikit, sini rendah sikit. Nampaklah sikit macam tu. Tapi ukuran dia tak ada lah renggang di sini. Di sini tak nampak. Ni saya belum join apa lagi. Dan sedikit beberapa garisan panduan. Garis pandu diperlukan. Contoh macam ni. Kejap, ada lagi nak masuk. Okey, garisan pandu ni yang saya buat adalah untuk menetapkan kedudukan yang bulatan ni. Yang bulatan belakang ni. Pun tak dia bagi ukuran, tapi dia bagi bulatan ni, dia bagi. Okay, dia bagi dia punya ketebalan tu. Ada lagi yang nak masuk? Okey, so dapatlah yang ni dan seterusnya awak janganlah ni, yang ni semua awak buanglah. Okey, saya cuma menunjukkan step-step sebab dia dalam AutoCAD ni senangnya kita main copy-copy je. So tinggal yang ni lah, tinggal yang ni kita bolehlah buat kepada Soul View dan juga Soul Draw. Yang ni ada lubang tak? Ini nampak tak berlubang pula. Okey, ada. Okey, cun. Dalam ni tak ni lagi. Saya tak merge lagi. Okay, sebab ni belum join apa pun. Saya belum buat apa-apa merge. Jadi mungkin dia tak ni lagi sebab dia cuma join biasa aja. Sebab saya belum. Oh, betul lah yang tadi pun sebab saya tak union apa-apa pun. Tu jadi tak ada lubang tu. Dia masih dalam keadaan press to press pull. Sebab memang saya tak union lagi semua tu. Tu dia akan jadi macam tu. Okey, itu dia punya proses untuk membina pada kita punya lukisan yang akan dibuatlah, dibuat sebagai tugasan. Okey, ada persoalan? Tak ada, Encik. Okey, sekejap. Boleh stop recording dulu, stop sharing.